Salam sejahtera tuan-tuan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Selepas saja pengumuman dan penamaan calon yang berlaku pada awal pagi kemarin, kita dikejutkan dengan satu berita, yaitu berkenaan dengan Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dakwaan terima sogokan Rm67 juta Zahid sedia saman Raja Petra. Berita sepenuhnya yang dipetik daripada Malaysia Kini. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata bahawa dia akan mengemukakan saman fitnah terhadap Raja Petra Kamarudin. Ini selepas penulis blog itu mendakwa Zahid menerima sogokan 67 juta dalam projek bermasalah kapal tempur pesisir LCS. Sebelum membuat tuduhan, beliau perlu mempunyai bukti atau dokumen untuk mengemukakan tuduhan itu. Jika tidak, saya akan mengemukakan saman malu kepada beliau dan saya akan meminta peguam-peguam saya untuk mengambil tindakan undang-undang terhadapnya, katanya kepada pemberita di sidang media di kediamannya Bagan Datuk hari ini. Zahid berkata kebanyakan tulisan Raja Petra sekadar spekulasi dirinya sendiri sahaja. Sebelum ini dia menyatakan bahawa adanya seolah-olah surat aku janji atau SD menyatakan bahawa ahli-ahli parlimen BN atau calon-calon BN menandatangani surat akuan sumpah menggunakan kepala surat BN menyokong saya sebagai Perdana Menteri. Itu surat palsu. Ini menunjukkan Raja Petra tidak mempunyai kredibiliti. Jadi saya setuju bahawa SPRM perlu siasat untuk Raja Petra tidak mempunyai kredibiliti dan asas untuk tuduhan sedemikian, katanya. Terdahulu, penyandang Parlimen Bagan Datuk itu diminta mengulas dakwaan Raja Petra yang mengaitkannya dengan projek LCS. Raja Petra sebelum ini menuduh Zahid selaku timbalan Perdana Menteri menerima wang sogokan daripada kontraktor projek menerusi 8 bayaran secara berperingkat antara 2012 hingga 2013. Dia mendakwa urus niaga itu dipermudahkan melalui pengurup wang di Singapura dan Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki sebelum ini berkata Suruhanjaya itu akan bertemu Raja Petra yang membuat dakwaan itu sebelum memutuskan apakah perlu memanggil Ahmad Zahid untuk disoal siasat berhubung kontrak LCS itu. Azam juga berkata pihaknya perlu meneliti dokumen yang diperolehi terlebih dahulu. Pasukan SPRM yang ditugaskan untuk bertemu Raja Petra dipercayai berada di England akan bertemu penulis blog itu di lokasi luar negara yang dipersetujui kedua-dua pihak. Azam berkata lokasi dan masa belum dipastikan, tetapi menyatakan pertemuan itu tidak semestinya berlangsung di United Kingdom. Menurutnya, siasatan tersebut merupakan sebahagian daripada siasatan SPRM ke atas LCS yang sedang berjalan. Suruhanjaya sebelum ini menyiasat kes itu di bawah Seksyen 17 Akta SPRM berkaitan rasuah dan Seksyen 405 Kanun Keseksaan bagi kes pecah amanah. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tadi pagi, hangat negara kita atas pembukaan tirai PRU15 yang bermulanya daripada 9 pagi sehinggalah jam 10 pagi. Banyak perkara yang telah berlaku dan antara yang hangat diperkatakan ialah Bagan Datuk. Pertempuran 4 penjuru di Bagan Datuk. Berita sepenuhnya yang diambil dan dipetik daripada Berita Harian. Calon Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bakal berdepan saingan 4 penjuru daripada untuk merebut kerusi Parlimen Bagan Datuk PRU15. Ahmad Zahid yang juga penyandang kerusi berkenaan untuk tempoh 5 penggal akan berdepan saingan calon Perikatan Nasional Dr. Muhammad Faiz Naman dan Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin daripada Pakatan Harapan. Turut bertanding sebagai calon bebas iaitu anak bekas timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Ismail Abdul Rahman yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Benut iaitu Taufik Ismail. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Gofran Yop Hamzah mengumumkan nama semua calon yang bertanding berkenaan di pusat penamaan calin di Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk pada jam 11.11 pagi.
Muhammad Gopran berkata Muhammad Faiz menyerahkan borang penamaan pada jam 9 pagi diikuti Taufik 91 pagi, Samsul Iskandar 98 pagi, dan Ahmad Zahid 9.13 pagi. Saya menerima 4 nama calon untuk kerusi Parlimen Bagan Datuk dan berpuas hati, katanya. Ada seramai 58.183 pengundi di Bagan Datuk tahun ini. Pada PRU 14 yang lalu, Ahmad Zahid menewaskan Fakhrul Razi, Arsyad PKR dan Atta Abdul Manim Hasan Adli PAS dengan majoriti 5.073 undi. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian. Pagi tadi kita dihangatkan atau negara kita dihangatkan dengan pembukaan tirai PRU 15 yang bermulanya penamaan calon pada jam 9 pagi sehinggalah jam 10 pagi tadi. Berita sepenuhnya. Restu Ibu iringi Muhammad Nizar Najib. Calon Barisan Nasional BN Dewan Undangan Negeri DUN Pramujaya Datuk Muhammad Nizar Najib mendapat restu dan sokongan padu anggota keluarga yang mendoakan perjuangan pertamanya sebagai wakil rakyat PRU 15 ini. Ibunya Tengku Putri Zainah Tengku Iskandar 66 berkata dia akan sentiasa menjadi penyokong kuat kepada Muhammad Nizar berusia 44 tahun itu. Saya harap semuanya akan berjalan lancar untuk dia, insya-Allah. Saya juga berharap dia diberi mandat oleh penduduk di kawasan Pramujaya sekaligus dapat memberikan khidmat yang terbaik kepada mereka jika dipilih PRU 15 kali ini, katanya ditemui di sini. Dia istri Muhammad Nizar, Datin Nur Syamila Syahshin bersama penyokong BN Pekan turut mengiringi calon BN itu bagi proses penamaan calon di Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah. Turut sama 2 lagi anak Tengku, Putri Zainah, Putri Nurlisa Najib dan Datuk Nazifuddin. Serta sementara itu Muhammad Nizar yang juga Ketua Pemuda UMNO Pekan berkata sudah menjadi tradisi keluarganya untuk memohon restu daripada orang tua sebelum melakukan sesuatu yang penting. Amat penting untuk mendapatkan restu mereka, lagipun ini adalah sebagai hormat kepada ibu bapa sebagaimana ajaran agama kita juga. Sebelum ini saya juga bertemu dengan Dedi, yaitu Datuk Seri Najib Razak, dan dia amat gembira apabila saya dicalonkan sebagai wakil rakyat DUN di Pramujaya sambil mendoakan kejayaan besar berpihak kepada saya. Sekiranya dipilih sebagai wakil rakyat, saya akan berusaha membangunkan kawasan Pramujaya sambil mengikut corak kepimpinan digunakan Dedi, katanya. Sebagai muka baru, beliau juga bersama membantu memperkukuh kerajaan negeri jika diberi peluang oleh rakyat untuk berkhidmat. Saya akan fokus kepada usaha membangunkan anak muda dengan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, meningkatkan kemahiran golongan itu selain membantu